Cuba merosakkan tanahnya, walau kemarau menimpa, cuba mengeringkan daunnya. Namun percayalah kasih, yang selain Tuhan tak ada yang mampu merampasnya. Walau mungkin di suatu hari kan mulai berubah warnanya, cinta yang terus setia akan mencari cara mendebunya. Hingga ke anginnya waktu kau genggam tanganku, menuju kita ke syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Syukur Alhamdulillah untuk kali ini episod pertama Cerita dan Kopi yang akan menyingkap perjalanan dan kehidupan bagi setiap individu itu. Mungkin daripada penceritaan ini yang akan memberi impak ataupun inspirasi yang bakal membantu kita untuk mencapai kejayaan. Jadi untuk kali ini dengan tajuk diary seorang pendakwah yang mungkin boleh memberi gambaran dan perjalanan kehidupan seseorang itu yang boleh memberi impak positif khususnya kepada masyarakat, khususnya dalam pendakwaan. Jadi bersama dengan saya seperti klip yang telah dipaparkan awal tadi, beliau merupakan seorang bekas finalis pencetus Ummah musim kedua, iaitu Piyu Lokman Naufal. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke Cerita dan Kopi Ustaz pada hari ini. Terima kasih jemput saya. Okey, baik-baik. Kita sebenarnya sangat terharu dan teruja dengan kehadiran seorang individu yang mungkin boleh berkongsi kata orang tu perjalanan mungkin daripada yang saya tak ketahui ataupun penonton tak ketahui, yang mana mungkin ia boleh menjadi sebagai satu inspirasi lah kepada khususnya umum yang di luar sana. Jadi kalau macam tadi sebenarnya kan awal saya nak kongsi sikit, saya pun ada diary juga ni. Wow, sebab Allah. awalnya tadi saya sebenarnya nak nyanyi. Oh iya ke? Nyanyi macam lagu klip tu, tapi pengarah tiba-tiba lalas dia tukar video klip. Maksudnya dia tak suka lah saya nyanyi tu. Tapi kalau tengok muka penyanyi. Ni penyanyi ni. Kalau saya nyanyi saya tak tahulah macam mana. Saya nak dapatkan jumlah yang macam mana Piyu nyanyi tu saya tak tahulah macam mana. InsyaAllah ada rezeki. Okey, baik Piyu. Jadi kita sebenarnya nak ceritalah. Dalam cerita ini kita nak gali sampai dalam. Baik. Kopi kita kasih tenang. Ya. Saya sebenarnya suka kopi ni. Oh, terima kasih banyak. Kebetulan jemput Cerita dan Kopi, ada kopi betul. Ini boleh minum ni? Memang boleh minum, insya-Allah. Bukan letak-letak saja, kita bukan
kopi ni adalah sebahagian daripada apa yang kita buat di sini lah. Jadi sebagai penaja juga kita ucap terima kasih lah pada Kopi Cabin kerana menaja untuk program cerita dan kopi. Jadi PU mungkin ni satu perjalanan yang panjang lah bagi PU untuk setakat hari inilah kan, sebagai kata orang individu yang mungkin bergelar sebagai seorang pendakwah. Namun hakikatnya macam saya sendiri dahulu asal bila saya ingat lagi zaman saya sekolah dulu. Sekolah tu dulu cikgu selalu tak cita-cita. Ada 3 cita-cita saya. Cita-cita pertama saya dah saya nak jadi polis. Kedua saya nak jadi askar. Ketiga ni special sikit. Polis tu sebab abang saya, askar tu sebab bapak saya, yang ketiga saya nak jadi postman. Sebab postman selalu datang ke rumah saya. Yalah, masa kecil tak tahu kan, nampak baju uniform tu postman tu macam lawa kan. Jadi kita nak ikut juga jadi postman. Tapi saya rasa okey postman tu. Kalau dah tak jadi pengacara tu jadi postman. Itulah. Jadi terima surat je lah. Tapi tak sebanyak lah surat macam PU sendiri kan. Okey, mungkin PU sendirilah kan. Sejarah lah mungkin daripada diary kehidupan bermula, takkanlah mula-mula lahir tu dia jadi pendakwah kan. Mungkin ada perjalanan dia kan, yang daripada permulaan, daripada mana asal sebenarnya dan macam mana ke remaja itu. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Abang Riz. Terima kasih kepada Cerita dan Kopi. Saya sebenarnya kat Abang Riz, intro awal-awal tadi, inspirasi sebenarnya tak ada pun. Saya bukanlah sesiapa untuk diinspirasikan. Sekadar saya datang hari ni dan saya bercerita sahaja. Dan untuk maklumat Abang Riz juga, ini kali pertama tahu saya dijemput untuk cerita pasal peribadi. Biasa orang jemput kita ceramah kan, menyanyi. Hari ni cerita pasal peribadi. Takut juga dia cerita. Yalah, sebab kita kadang-kadang kat usia, sebab penonton kita sebahagiannya daripada yang sedia ada ni adalah pelajar-pelajar, pelajar-pelajar yang mungkin kata orang belajar yang ditawarkan, program yang ditawarkan oleh Yayasan Felda. Jadi mungkin dia sebahagian daripada apa yang dicetuskan ataupun pengalaman yang dilalui oleh PU memberi inspirasi kepada beliau. Okey, baik. Jadi saya cerita daripada kecil ni. Boleh. Tak apa, tak terlalu peribadi sangat Tak terlalu peribadi sangat tak apa. Okay. Tapi daripada kecil nak sampai sekarang, lama recording ni. Tak habis kan kalau nak cerita kan. Kita ambil lah yang ringkas lah. Okay, baik. Saya sebenarnya dilahirkan di Lembah Kelau, Felda Lembah Kelau. Saya orang Felda. Felda Lembah Kelau, Rauk, Pahang. Saya dibesarkan di situlah, daripada kecil lahir di situ dan dibesarkan di situ. Cuma specialnya, saya rasa minta maaf saya bercakap ni bukan kata lah belagak lah, bukan. Saya rasa keluarga saya sedikit special daripada orang, saya rasa lah. Mak dan ayah saya ni dari sudut pegangan agama dia kuat. Saya merasa bila tak bangun subuh kena rotan. Saya merasa sebelum subuh dah kena kejut, dah kalau tak bangun kena membebel. Saya merasa kehidupan macam tu. Saya merasa kalau lewat semayang kena letak kat luar rumah tengah malam, kena kunci pintu, tak boleh masuk berjam. Itu saya rasa. Bila saya rasa macam tu, masa kita kecil dulu Abang Riz, kita rasa macam sakit hati tau. Kita tengok orang sebelah macam best je. Rumah saya tak ada TV. Saya kecil-kecil rumah saya tak ada TV. Saya duduk di tepi rumah saya. Kalau jiran saya buka tingkap, saya tengok daripada jauh cerita. Suara tak dengar pun. Tapi Abang Riz, masa tu saya rasa macam menyampah dengan hidup saya. Saya rasa macam alah, kenapa ayah saya macam ni Tapi benda tu sebenarnya dibagi sekarang bukan sekarang lah. Bila saya dah besar baru saya perasan satu benda baik yang ada dalam keluarga saya. Dia mendidik saya ke situ. Jadi kalau Abang Riz tanya kenapa sekarang saya boleh jadi pendakwah, saya rasalah bukan sebab saya tahu, tapi sebab dengan ayah dan mak saya. Ayah saya bab sembahyang dia sangat jaga. Mak saya berkaitan dengan agama ni dia sangat jaga. Baca Quran dia memang betul-betul all out. Jadi benda tu sebenarnya mendidik kita menjadi apa kan. Itu bermaksud Ustaz maksudnya kalau tak salah kalau kita sebut permulaan itu, kalau kita nak pergi solat ke nak buat benda-benda yang baik ini terpaksa, betul, itu perlu betul. Mula-mula satu benda kita buat memang kena paksa. Tapi akhirnya kita redha, bukan redha kita jadi selesa kita jadi tabiat kan. Tak sahaja kita masa kecil lah, masa kita besar pun semayang ni memang kita kena paksa diri kita. Tapi akhir sekali kalau kita lazimi semayang tu, bila kita tinggal kita rasa lah ruginya, berdosanya aku, kita rasa macam tu. Jadi saya nak cerita kecil saya berjalan macam tu lah. Dia tak special sangat, tapi saya rasa mak ayah saya special. Saya dibesarkan dalam keadaan macam tu. Bila saya membesar, saya belajar di beruntun jugalah. Saya masuk di Mahat Tahfiz Al-Quran di Temerloh, Pahang. Saya masuk Mahat Tahfiz itu pun
di luar keredaan saya. Di luar keredaan. Saya pun tak suka sangat, tapi disebabkan ayah kita ke situ, dia pun hantar kita ke Mahat Hafiz. Lepas saya habis Mahat Hafiz, khatam alhamdulillah habis 30 juzuk, saya pun pergi ke pondok masa tu. Belajar pondok. Tapi saya nak ceritakan Baris, kehidupan belajar saya macam tu, dia kat arah situ. Barulah saya merasa masuk ambil SPM, barulah saya pergi ke sekarang ni Universiti Islam Pahang. Dulu masa saya belajar dulu dia masih college. College Islam Pahang, dan saya ambil diploma dakwah di situlah. Jadi kalau Baris tanya dan penonton nak tahu kenapa saya boleh ke sini, sebab saya dicorakkan macam tu. Sebab itulah saya rasa betul lah pepatah tu, melentur buluh biar daripada gebong tu. Saya rasa betul. Saya pun suka juga dengan tu. Bila kita dilentur macam tu, kita jadi macam tu. Betul. Macam Baris kalau mungkin ayah kita dulu polis, mungkin Baris sekarang polis. Betul. Okay lah. Okey, kita sambung lagi. Ada banyak lagi nak tanya. Saya nak tanya juga soalan, takkan tak ada nakal kan? Nak tanya juga nakal. Okey, kita nanti kita akan bercerita ataupun berkongsi daripada PU sendiri tentang sejarah kehidupan beliau sebagai seorang pendakwah. Sementara tu yang agak menarik, kita nak tahu jugalah nanti kan, macam mana sehingga ke tahap hari ini apabila saya kenal melalui viral lagu yang popular. Tapi saya tak nak cerita lagi tu. Kita nak dengar jugalah nanti. Elas kan, kalau boleh sikit kan, boleh sumbangkan sikit suara tu kan kepada penonton yang akan menyaksikan cerita dan kopi kita pada hari ini. Jadi sementara tu Piu dan juga penonton semua di luar sana, kita berhenti berehat seketika. Baik, kita kembali semula kepada cerita dan kopi yang seperti saya sebut tadi. Cerita kita gali sampai dalam, kopi kasih tenang. Okay. Seperti dah sedia maklum, tadi kan kita bersama dengan PU Luqman Naufal yang merupakan seorang sekarang ni pendakwa, penyanyi, lagu tu sangat-sangat popular kan. Dan saya bertuahlah dapat bersama-sama pada hari ini. Jadi kita mungkin nampak sekarang ni penonton semua nampak apa yang pada lagu pada popular, dan kalau tengok jumlah view tu, kemudian saya cerita tu kan. Jadi cerita pasal nakal tadilah. Pasal nakal. Okey, baik. Tapi sebelum saya cerita, saya tengok tadi tagline dia, satu cawan 1000 cerita. Betul. Menarik Tapi saya rasa saya nak 2 cawan ini. boleh. Dah separuh. Tak apa, kita minta. So ni pengarah, kita minta standby. Bila betul. Minta aja. Sebab ni bukan prop ni kena minum okay. Boleh, memang boleh. Nakal. Saya rasa setiap orang adalah zaman betul. Tu. Cuma saya nak cerita nakal pun ada. Sebabnya saya cerita sikit Baris masa saya duduk di Mahat Hafiz dulu, kita ada sampai satu masa Baris, kita dah rasa macam penat. Saya menghafal Quran dulu, sampai satu tahap saya rasa macam tak boleh perginya. Saya pernah bagi tahu pada abang saya lah. Ayah saya duduk jauh. Betul. Abang saya yang selalu datang tengok. Saya kata ke abang saya nak berhenti. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Dia tak bagilah kan. Dia tak boleh, dia kata sampai habis lah. Kita dah serabut sebenarnya tu. Malah kita fikir nak berhenti je. Tahu tak apa saya buat? Tapi ini jangan dicontohi ni. Betul. Ini saya nak cerita zaman nakal. Sebab ini ada sebahagian juga pelajar-pelajar yang ada di Kolej Aslam Felda. Ada juga yang nakal-nakal. Mungkin dia boleh beri inspirasi kan. Okay. Cuma jangan tiru lah. Jangan tiru lah. Saya saya nak diberhentikan masa tu sebab saya dah tak boleh nak pergi dengan Quran yang menghafal setiap hari kan. Saya pergi keluar asrama, saya pergi berjalan, saya tahu saya cari apa. Saya cari potong rokok ni. Saya ambil, try lah, saya jumpa. Saya jumpa tak, sekadar nak diberhentikan sebenarnya. Ambil, masuk dalam asrama balik, cucuk. Dia situ masa tu ada ketua pelajar. Lalu depan dia pegang rokok. Rokok. Semata-mata masa tu
Itu maksudnya kekuatan nak tunjuk lah. Memang nak berhenti yang, sangat lah tu. Yang aku nak berhenti lah. Nakal sangat lah tu kan. Kita fikir sampai tahap tu lah nak cerita tak cerdiknya dulu. Dan saya di Tafiz juga, yang kedua kejadian saya pernah lari daripada Tafiz. Saya pernah keluar daripada Tafiz, saya lari. Lepas tu saya kampung Tafiz tu di Kampung Berhala Gantang nama dia. Dalam tu bas tak masuk. Kita pergi depan asrama, depan jalan besar tu, tunggu kereta orang. Tahan kereta nak keluar. Tapi nasib baik juga. Saya tak tahu lah nasib baik ke nasib tak baik. Saya tahan kereta tu berhenti. Nasib baik lah tu. Nasib baik lah tu. Lepas tu dia kata, nak ke mana? Saya kata nak ke bus stand kat luar. Dia hantar saya sampai ke Temerloh, ke bus stand Temerloh, dan saya balik rumah abang masa tu. Itu kalau nak cerita zaman nakal lah. Sebenarnya itu adalah kehidupan manusia ni sebenarnya tak lari daripada perkara tersebut. Itu adalah cabaran. Cuma kita kena pandai dan bijak nak nilai sesuatu perkara itu yang baik dan juga yang dan tak baik kan. Yang baik cerita, tu tapi nak cerita Baris, bila kita dah besar ni kita rasa macam bodoh lah. Kita rasa benda lah aku buat lu kan. Yelah, pagi tadi saya pun sebenarnya berkesempatan lihat kat TikTok tu kan, kalau mak ke ibu kepada selebriti Umi Aidia, dia menceritakan kekesalan dia waktu zaman kanak-kanak dia. Saya pun baca tergelak lah, ketawa. Dia kata kalau anda boleh kesal dia tu sebab apa? Satu, rumah dia tu ada rumah yang disewakan kepada keluarga dia, disewakan kepada pasangan suami isteri yang buta tau. Dia kata Mak Salmah tu lah mak kepada Umi Aidah ataupun Emma Fatimah tu kan. Dia kata masa mereka kecil tu laki bini suami isteri tu dia buta. Jadi dia akan bekerja, dia adalah minta sedekah lah, itu tak ada pilihan kan. Jadi bila nak keluar tu dia kata dia nak bantulah, tapi dia bantu orang buta tu, dia hantarnya kat mana tau? Dia letaknya kat kebun nenas. Menjerit orang buta tu. Lepas tu dia lari keluar. Dia kata kalau itulah yang dia kata kesal lah dia kata dia buat kan. Benda-benda yang dia buat tu kan. Itulah sejarah kehidupan. Maksudnya kata orang manis pahit kehidupan kan. Jadi sekarang kalau kita tengokkan Habib lah, iaitu dah ada tadi permulaan daripada dipaksa, lepas tu sampai masuk ke mahad dan sebagainya, melalui proses pula. Mungkin stres kan nak menghafal dan sebagainya, nak ambil keputusan untuk berhenti, tapi akhirnya diteruskan juga atas kita ambil yang bagus lah kan. Maksudnya teruskan sehingga ke hari ini dan menjadi fenomena, iaitu yang merupakan program pencetus ummah pada waktu tersebut dan salah seorangnya Piu sendirilah sebagai peserta. Kita nak tahu juga ni kat sini tahu sebenarnya macam mana berani nak pergi, kata orang mungkin ada sesi interview kan, betul. Ada pertandingan, dia berani nak hadapi situasi tu. Bukan orang semua tak boleh berani buat benda macam itu. Masuk TV lagi kan waktu tu. Itulah, berani ni ada berani cerdik dengan berani tak cerdik. Cerita pasal berani dan Baris, sebenarnya kalau saya sebut tentang program pencetus ummah, sebelum PU saya pernah hadiri interview dai di TV3. Saya pernah datang. Tak dapat. Cerita dia tak dapat. Saya pernah pergi Imam Muda musim pertama interview, tak dapat. Saya pergi yang kedua tu di Alostar. Lepas tu kita fikir tak ada lah, maksudnya malah lah fikir pasal rancangan kan. Masa dulu minat tengok TV, ada rancangan Imam Muda lah, pergilah interview. Tapi bila yang pertama saya pergi tu tak dapat. Dan mula saya pergi dai, lepas tu saya pergi Imam Muda tak dapat. Jadi saya fikir tak adalah. Bila program PU Imam Muda habis siri, keluarlah program pencetus ummah ni. Saya sekadar menonton di TV. PU musim pertama saya tengok. Lepas tu tapi kita dah tak ada minat untuk pergi. Bila musim kedua, musim saya lah tu, pun sama je, saya tak ada minat untuk pergi interview. Cuma nak jadikan cerita sikit yang saya boleh kongsi dekat cerita dan kopi ni. Saya duduk di Indra Mahkota Kuantan. Rumah saya di situlah masa tu. Dan dia ada buat interview di Kuantan, di UIA Kuantan. Interview untuk ambil pencetus ummah musim kedua. Pagi tu saya ada program, saya pergi panjat Bukit Panorama dengan beberapa orang lah. Kita dah set awal dah. Dah set awal dengan kawan-kawan. Naik pagi tu. Jadi saya panjat lah bukit tu. Turun Zuhur tu saya pergi di Masjid Tengku Ambo Afzal ni, Indra Mahkota. Depan masjid tu UIA. Jadi betul. Kita tahu hari ni ada interview PU lah. Jadi nak pergi tengok lah. Lepas main Zuhur tu, kita fikir macam tu. Saya pun pergi sampai kat pintu nak masuk tu, abang yang jaga kaunter tu, Esro tu, dia kata ke saya, nak daftar masuk ke? Tak, saya nak tengok je. Masuk dah, dia kata orang tak ramai ni. Saya kata, saya nak tengok ni, tapi dah kita nak tutup ni.
masuk je dia kata, sebab orang tak ramai. Saya datang dengan tak pakai kasut, dengan apa semua. Last sekali, bolehlah, gambar ada. Gambar mana ada? Kita tak prepare kan. Pergi keluar jap, saya tunggu. Abang tu cakap. Saya keluar pergi ambil gambar pasport. Lepas tu datang balik isi-isi borang apa semua. Saya pun duduk. Lepas si dia ada 4 stage. Stage pertama kita bercakap. Ada juri 3 orang. Kita jadi cakap. Lepas tu dia angkat lah yang tahniah tu, warna hijau tahniah anda seterusnya. Lepas kedua, saya orang terakhir tahu, sebab lepas saya daftar dia terus tutup. Penyertaan dia terus tutup. Saya habis stay keempat Baris pukul 11 malam. Lama tu. 11 malam. Saya orang terakhir. Dan orang Astro tu cakap pada saya, esok ada rumah tak? Saya kata ada. Kita nak pergi shoot kat rumah. Terus saya fikir, ramai-ramai beratus orang datang, takkan dia semua shoot kat rumah? Kenapa saya pula kena shoot? Terus saya fikir apa hari tu? Saya dapat. Dapat hint lah tu. Ya, sebab saya fikir takkan beratus orang dia pergi shoot kat rumah kan? Kenapa rumah saya dia cakap saya nak pergi rumah awak tau esok? Ada kat rumah? Ada. Dia datang rumah saya, dia shoot kat rumah. Lepas tu dia bawa saya pergi masa tu air terjun dekat Pancing. Dia shoot kat air terjun. Saya lah. Sampai habis seharian. Lepas tu dalam hati saya, dapat ni. Tapi betul lah, alhamdulillah sebulan selepas program interview tu saya dapat rezeki lah. Alhamdulillah, itu namanya rezeki lah tapi Baris struggle. Yalah, maksudnya kita nak capai satu kejayaan itu bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Jadi kita perlu berusaha, dan dalam masa yang sama selain pada berdoa, maksudnya kena usaha lah. Itu adalah benda yang keseiringan. Jadi kita akan dengar perkongsian daripada PU sebentar lagi selepas sesi break ini, untuk mengetahui macam mana boleh jadi penyanyi. Kita ke commercial break. Okey, kita kembali semula ke cerita dan kopi. Gali untuk tahu, tenang dengan kopi. Jadi tadi kita dah dengar dah sebahagian daripada perkongsian PU sendiri kan, dah sampai ke pencetus umah ke peringkat akhir. Jadi banyak perjalanan. Itu perjalanan untuk ke arah dakwah sebenarnya kan. Jadi mungkin di situlah mula titik permulaan. Selepas itu mungkin ustaz dan orang ada panggil ustaz lah, lepas tu panggil PU lah kan, macam-macam lah gelaran yang diberikan. Dan sekarang berjawatan di Jabatan Agama di negeri Pahang. Jadi tahniah lah diucapkan sebenarnya. Tapi bila kita biasa lepas daripada pencetus umah, ini satu benda yang fenomenal. Kebanyakan pencetus umah dia keluar memang ada masing-masing punya identiti. Tiba-tiba kita keluar dengan lagu ciptaan Encik Mimpi. Komposer Cik Mimpi, lirik dengan Cik Mimpi tu haruman terindah. Betul. Tiba-tiba keluar, tak sangka lah pula PU ada suara yang sedap nyanyi. Dan lagu tu dalam YouTube sahaja untuk video official lebih daripada 16 juta. Alhamdulillah. Manakala lirik, yang untuk lirik je lebih kurang 9 juta, lebih daripada 9 juta ni. Dan kalau tengok kat TikTok tu, saya tak boleh cakap lah kan, semua orang cover, jadikan soundtrack kan. Dan lagu itu dalam YouTube tu ada lebih kurang 7 hari tau, carta tertinggi sekali. Jadi macam mana boleh pergi ke nyanyian? Adakah itu dakwah sebenarnya? Baik Baris, nak cerita pasal nyanyian sikit. Sebelum saya pergi pada jawapan tu, saya sebenarnya dalam PU tu saya struggle selama 3 bulan tau. Kita tak ada keluar, tapi rezeki sampai final lah. Saya sampai satu tahap Baris, masa dalam PU tu sampai 1 minggu tu saya fikir malam ni aku nak tersingkir.
Baris, ni saya nak bagi tahu pada penonton, reality TV sebenarnya bukan senang. Tekanan kita ni, masya-Allah, tekanan kita dengan nak jaga ni lagi macam-macam kan. Tapi rezeki saya sampai ke final, alhamdulillah lah. Cerita pasal lagu. Saya duduk di Mahat Tafiz, flashback ke belakang sikit. Saya duduk di Mahat Tafiz, saya join grup nasyid di Tafiz. Saya dah memang jadi vocalist dah masa tu. Itu tak sebab masa tu tak keluar TV kan. Tak keluar media sosial, tak tahulah kan. Masa tu orang jemput pergi kenduri kahwin, kita menyanyi dengan kawan-kawan kita lah di Tafiz. Saya last kali saya belajar masa saya ambil diploma dakwah di UNIPSAS, Universiti Islam Pahang. Masa saya di UNIPSAS juga saya menyertai kumpulan nasyid. Memang saya nak ceritakan nyanyian ni sebenarnya hobi saya. Hobi. Suara tak sedap pun, berangan je lebih, lepas tu menyanyi. Macam mana boleh buat lagu Haruman Terindah ni selepas saya habis pencetus ummah? Sebenarnya ini orang tak tahu sebab ni orang tak viral. Saya dekat sini je lah ni tahu. Mungkin yang tahu sikit-sikit lah. Sebenarnya selepas PU saya ada keluarkan album zikir. Saya ada keluarkan album zikir harian bersama dengan Intim Record masa tu. Tapi disebabkan zikir saya tu tak viral, jadi orang tak berapa tahu. Saya keluarkan lebih kurang berapa 7 ke 8 track zikir masa tu. Dan kalau kita tengok YouTube sekarang masih ada lah. Taik je zikir harian PU Lokman dia keluar lah. Dan masa selepas program PU ni juga, lepas program PU ni juga kan kita banyak jemputan. Kita masa tu tak menantangan lah. Saya rasa yelah masa tu kita orang jemput kerja terima, sampai satu part tu hari masa mula-mula keluar ni. Satu hari boleh pergi ke 5 program. Memang tengah rasa popular sangat lah masa tu kan. Rasa macam popular. Belagak sikit. Sebenarnya tak ada apa pun. Yelah, betul lah. Tapi masa kita banyak program masa tu, salah satu program saya adalah bersama dengan Radio Gegar. Bila saya ada program interview dengan Radio Gegar, dan masa yang sama yang pair dengan saya masa tu, macam ni lah kita buat program macam ni. Yang pair dengan saya partner hari tu adalah Cik Mimpi. Itu first time saya jumpa Cik Mimpi depan-depan. Sebelum ni saya tengok Cik Mimpi melalui lagu-lagu dia lah. Lagu-lagu dia, kita kenal dia penyanyi kan. Dia tak pakai topeng lah masa tu dia pakai topeng juga. Setiap kali program dia pakai. Dia yang bukan program betul-betul je dia tak pakai. Jadi saya kenal dia lah Cik Mimpi dia pakai topeng. Habis program dengan Cik Mimpi dekat Gegar tu, minum-minum kan dekat kafe. Saya tanya Cik Mimpi, ada lagu tak? Lepas tu dia kata, kenapa? Saya rasa macam nak menyanyi lah. Itu dia punya titik permulaan dia. Dia kata ada, sebab komposer ni Baris, dia memang buat lagu tau. Dan dia akan simpan. Siapa nak dia akan keluarkan. Macam inilah dia kata ke saya, dalam 2-3 hari lagi saya akan send dalam 5-6 lagu, pilih lah. 2-3 hari lepas tu dia send ke WhatsApp saya, ada lebih kurang 5 lagu. Dia kata pilihlah salah satu yang mana. Saya dengar satu. Dan salah satu tu dah memang akan confirm jadi soundtrack untuk drama. Dia kata ke saya, kalau ambil yang ni confirm drama akan main sebab OST. Tapi bila saya dengar lagu tu, saya rasa macam biasa je lagu dia. Tapi bila part saya dengar Haruman Terindah ni, saya rasa oi, lain macam lah Haruman Terindah. Jadi saya pun decide pada Cik Mimpi saya nak ambil lagu Haruman Terindah. Jadi bila saya decide ambil tu, dia pun buat muzik. Masa dia hantar tu dalam bentuk ni je, main gitar saja kan. Dia pun tak ada lirik lagi masa tu. Nenek kita dengar macam tu je lah. Lepas tu dia buat muzik, dia keluarkan lirik, kita hafal dan kita buat lah. Kita buat. Abaris tahu tak, saya keluar lagu tu tahun 2016. Lama dah tu sebenarnya. Mungkin Abaris tahu pada tahun ni ataupun tahun lepas. Betul, kan sebab dia viral. Tapi sebenarnya lagu tu 2016. Dirakamkan tahun 2016. Ya, dikeluarkan. Dikeluarkan. Maksudnya sebelum tu dah dirakamkan lagi lah. 2016 tu rakam dan keluarkan. Wah, okey, baik. Bila keluar dia naiklah beberapa carta radio, alhamdulillah, tapi tak besar tau. Lepas tu dia jatuh balik. Bila dia jatuh balik tu 2016, 17, 18 saya rasa Haruman Terindah ni dah habis musim. Saya tengok masa tu kat YouTube cecah hanyalah 3 juta tontonan masa tu. 2013 saya pendekkan cerita. Seminit lagi saya pendekkan cerita. Nampak. Kita macam tu nampak. Baik. Saya pendekkan cerita. 2013 lagu tu meletup dekat TikTok.
Bila meletup, syarikat rakaman saya MVM Music dia panggil balik. Dia kata, oh lagu ni tengah meletup ni. Dia pun keluarkan semula. Yang tu Abang Haris tengok tu 16 juta sampai 9 juta, dah 20 juta lebih tontonan. Jadi sebenarnya lagu tu dah lama. Tapi kalau tanya pasal nyanyian, itu hanyalah hobi saya, Abang Haris. Bukanlah satu kerjaya yang saya nak capai AJL ke apa, tak ada. Okey, sedikit Piu, mungkin perkongsian kepada umum khususnya di luar sana sikit sahaja, masih perlukan positif lah yang untuk di luar daripada segi sudut dakwah. Macam mana tu? Maksud saya macam apa yang boleh disampaikan kepada penonton di luar sana, sesuatu yang baik lah melalui perjalanan kehidupan, melalui fasah. Mungkin dia macam tadi asal awalnya tadi, ya, masa kanak-kanak dipaksa, kemudian nak lari daripada sini sampai sehingga ke hari ini. Baik. Sebenarnya perjalanan dakwah tu bukan satu benda yang senang. Saya nak sebut kepada yang menonton di luar sana, siapa yang nak menempuh dakwah tu, dia perlu melalui fasa lah. Betul. Yang pertama, saya tak kata saya ada ilmu Abang Haris. Tidak, saya ni tak ada ilmu pun. Tapi saya nak sebut kalau orang tu dia nak berdakwah, yang pertama dia kena ada ilmu. Betul. Yang kedua, dia kena belajar dari sudut komunikasi. Bercakap ni penting tau. Ya, ada orang pandai bercakap, ilmu tak ada. Ada orang ilmu banyak, bercakap tak boleh. Jadi saya harapkan orang kat luar sana, siapa nak jadi pendakwah, belajar bercakap, belajar bercakap, komunikasi. Dan yang kedua, kena cari ilmu lah.